Sebab itu hadis Nabi sebut dua golongan. Allah memberkati seorang lelaki yang menyejukkan isterinya, lalu apabila isterinya enggan, menyapu air di wajahnya. Dan Allah memberkati seorang isteri yang menyejukkan suaminya. Maksudnya di sini, insya Allah selepas ini siapapun kedudukan kita sebagai isteri ke suami ke walaupun anak. Ada anak yang jumpa saya, ustazah, mak ayah saya belum solat. Patutnya mak ayah saya lah yang didik saya, ustazah. Kalau dia tak sedar, dia akan salahkan dan dendam pada mak ayah dia. Saya jumpa ramai bila saya pergi sekolah asrama penuh. Bila dah habis ceramah, ada beberapa orang jumpa. Ustazah, mak ayah saya yang besarkan saya tak solat sebab mak ayah saya. Dia dendam dengan mak ayah. Saya dekat sekolah memang saya pakai tudung, ustazah, tapi kat rumah saya free hair. Mak saya pun free hair, ustazah. Jadi salah mak ayah saya. Saya tanya, "Dek, kamu nak masuk syurga tak sama-sama dengan mak ayah?" "Nak, ustazah." "Siapa tak nak?" "Memanglah saya nak." Dan mak ayah saya macam tu. Ustazah, ayah saya bawa depan saya, bawa balik perempuan. Daripada kecil, ayah saya bawa balik perempuan depan saya tak. Mak saya pun sama, ustazah. Ini bila saya buat ceramah depan pelaku jenayah syariah. Anak-anak muda yang ditangkap khalwat ramai, yang ditangkap di kelab minum arak, yang ditangkap tengah beli nombor ekor, yang ditangkap di pantai-pantai, kumpul dalam satu orang. Jawatan agama panggil saya ceramah untuk dia orang. Pagi sampai petang, saya boleh buat macam-macam aktiviti. Luahan perasaan apa semua, 80% semua dendam dengan ibu ayah. Mak ayah saya bercerai daripada kecil. Mak saya sibuk kerja, dia tak pernah tanya pasal solat. Mak saya pun tak solat, ayah saya pun tak solat dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dalam hal itu, keadaan itu, saya cuba ingatkan tentang kamulah perantaraan Allah untuk bawa adik bapa kamu ke syurga Allah. Jangan letak tanggungjawab itu pada orang lain, tolong letak pada kita. Sekarang jangan berhentilah kita mengeluh ataupun mengadu kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ubah suamiku ya Allah. Memang kita akan doa macam tu, insya-Allah teruskan. Tetapi kita perlu redha terlebih dahulu. Ada isteri yang mengadu pada saya, "Ustazah, saya ni yang tanggung semua keluarga. Ustazah, saya kerja, suami pun kerja, tapi gaji dia kecil, gaji saya besar. Kalau bukan saya lah, tak boleh pergi berjalan ni. Kalau tak daripada gaji saya, tak dapat rumah yang selesa ni, ustazah. Nak angkat gaji dia memang tak lah. Ustazah, nak makan-makan sedap memang harap gaji saya ni. Puan redha tak sebenarnya apa yang puan beri? Kadang-kadang redha, kadang-kadang tak, ustazah. Tapi boleh tak saya nak kira hutang? Esok tu suami saya dapat duit lebih, saya akan claim balik semula. Terpulang pada puan lah kalau puan nak kira hutang. Nanti puan akan jadi penagih hutang, hati puan tak tenang. Yang kedua, saya nak tanya puan keluar kerja kerana apa? Nak bantu keluarga lah. Habis tu sekarang kenapa berkira? Kemudian yang kedua, saya nak tanya juga, puan keluar bekerja ni dengan izin siapa? Suami saya, ustazah. Keizinan suami itu, kalau suami tak izin, puan tak boleh keluar bekerja. Puan kena terima apa adanya suami bagi. Puan mampu tak? Saya tak mampu. Saya tak nak. Habis tu saya nak beli babak saya macam mana? Suami saya mana mampu nak beli apa yang saya nak? Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pun ajarkan satu kaedah doa. Saya jumpa ramai business woman yang macam ni. Masa nak bisnes dulu, bisnes kecil-kecil. Allah uji apabila bisnes berkembang maju. Duit yang dia dapat lebih banyak daripada suami. Dia mula rasa sombong dengan suami. Dia lupa yang membuatkan dia dapat maju hasil daripada redha suami dia dulu. Doa suami dia, keizinan suaminya, niat baik dia dulu keluar nak bantu keluarga. Masya Allah. Tapi bila dia meningkat naik, gaji dia dah makin besar, dia lupa asal usulnya dulu. Saya kata, puan doa macam ni boleh tak? Macam mana ustazah? Puan buatlah 2 minggu, insya-Allah puan akan nampak hasil dia. Sebab saya dah jumpa ramai perempuan yang begini. Puan doa, ya Allah, aku redha aku menjadi asbab rizki buat keluargaku, ya Allah. Aku redha aku menjadi asbab rizki buat suamiku, buat anak-anakku, ya Allah. Berkatilah rizki yang Engkau berikan kepada kami. Aku hanyalah asbab perantaraan-Mu, ya Allah. Rizki itu memang rizki suami, rizki anak, rizki untuk ahli keluargaku. Aku hanyalah perantaraan saja, ya Allah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, kalau saya tak redha macam mana?
Saya kata puan, belajar redha itu lebih mudah daripada puan duduk menagih dengan suami. Sebab apa? Puan duduk tekan-tekan suami sekarang suruh kerja lebih masa, betul tak? Memang pun saya suruh dia buat kerja 3 kerja. Saya suruh dia buat kerja overtime. Saya kata, dah balik pergilah cari kerja malam pula. Sebab bukan ke dia yang menanggung nafkah, Ustazah. Kalau dia tak menanggung nafkah, dia berdosa. Oh, pandai pula. Jadi bagi isteri yang jadi asbab hidayah juga, amalkanlah doa seumpama itu. Ya Allah, aku redha aku menjadi asbab hidayah buat keluargaku, ya Allah. Asbab hidayah buat suami, buat diriku, buat anak-anakku. Asbab hidayah buat ibu ayahku. Asbab hidayah buat adik-beradikku, ya Allah. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan ahli keluargaku masuk syurga sekeluarga, ya Allah. Maka ya Allah, hantarkanlah pertolonganmu buatku, ya Allah. Berilah kekuatan kepadaku, ya Allah. Bila kita dah mula redha bahawasanya Allah pilih kita sebagai asbab hidayah, asbab rizki, asbab kebaikan, lalu kita akan dapat redha Allah, maka Allah berikan kepada kita jiwa yang kuat, jiwa yang tenang. Ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini jangan tunggu kembali bila mati. Saat hidup kena kembali kepada Allah dengan redha di atas setiap ketetapan Allah. Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kamu redha dengan apa jua ketetapan Allah, mardiyah, lalu kamu akan dapat redha Allah. Lalu apa yang istimewanya orang yang redha? Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurga-Ku. Subhanallah, Allahu akbar. Siapa yang redha dengan ketetapan pilihan Allah terhadap dirinya, Allah juga akan redha kepadanya, maka Allah akan hantarkan pertolongannya. Jadi tadi saya katakan, saya bagi tahu bahawasanya hidup kita adalah kena bimbang kalau tak dapat pertolongan Allah. Jadi sebenarnya banyak amalan yang perlu kita buat untuk dapat pertolongan Allah. Tetapi basic yang paling utama, tolong redha dengan pilihan Allah terhadap kita. Tolong redha tentang jodoh yang Allah tentukan kepada kita. Tolong redha Allah takdirkan kita menghadap suami kita 20 tahun, 30 tahun. Dan juga kena hadap segala perangainya, akhlaknya. Jangan memilih-milih nak hadap yang baik-baik saja. Sebab yang baik-baik belum tentu menghalakan ke syurga. Mungkin yang buruk-buruk itulah yang menghimpun pahala sabar lalu ke syurga. Terima redha dengan ketetapan Allah. Allah jodohkan kita dengan isteri itulah. Isteri yang kurang dari segi mungkin pandangan mata kita, mungkin daripada suaranya, mungkin dari segi akhlaknya, dan melalui jalan sabar, redha dia terhadap rezeki yang Allah beri isteri itu, Masya Allah, lalu dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita nak anak sekian-sekian, nak anak comel-comel, nak anak bijak, nak anak lemah lembut, tetapi kita tengok orang lain yang dapat anak macam tu. Lalu kita kata untungnya bang kalau dapat anak macam anak dia orang tu, ya bang. Anak-anak dia orang tu hafaz Quran, anak kita seorang pun tak nak hafaz Quran, bang. Belum tentu anak-anak yang hafaz Quran itu boleh membawa ibu bapa ke syurga. Belum tentu. Kalaulah dia hafaz Al-Quran untuk mengejar gelaran hafiz, kalau ibu ayah dia tu hantar tahfiz semata-mata nak berbangga anaknya tahfiz, semua akan diuji. Kalaulah anak kita semua tak cemerlang, belum tentu anak itu tidak boleh bawa kita ke syurga. Belum tentu anak yang cemerlang dunia boleh bawa ibu bapa ke syurga. Yang boleh bawa kita ke syurga adalah apabila kita redha dengan ketetapan Allah. Ya Allah, aku redha anak-anak ini yang Kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Anak yang kurang upaya, anak yang kurang bijak, walaupun dah makan 10 pil bijak dah. Asyik tukar je produk bijak, dah macam-macam pil dah. Memang itulah tahap yang Allah ciptakan otak anak kita. Ada anak orang lain tak makan pil bijak, tidur tiba-tiba dapat straight A. Macam mana anak Allah memang takdirkan, Allah bentukkan otak anak dia macam tu.
Semuanya itu adalah dalam rahmat Allah, kebijaksanaan Allah dan sebagainya, Masya Allah. Ada orang dah 40 tahun, 50 tahun tak reda lagi dengan muka dia. Saya kali tengok cermin apa lah hidung ni kembang. Kenapa sepet sangat ni mati? Kenapalah kulit aku ni bermasalah daripada muda sampai tua tak habis-habis lagi jerawat? Contoh. Kenapalah kau ni lahir? Ya Allah, untunglah muka flawless. Tiap kali tengok badan dia, ya Allah, ketutnya aku ni tinggi sikit. Ya Allah, kenapalah orang tu tak diet tapi dia slim. Dia tak puas hati tu bertahun-tahun tu. Tetapi apabila kita redha, ya Allah, aku redha wajah inilah kau ciptakan untukku sampai aku mati. Sebab apa? Allah tak lihat tubuh badan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan kamu, wajah kamu dan harta kamu. Semua itu Allah yang beri. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kamu. Ada orang Allah diberi wajah yang cantik tapi hati tak cantik. Dia duduk riak, tak kabur, ujub dengan wajahnya. Allah tak pandang hati dia, gelap hitam. Ada orang diberi wajah yang biasa-biasa je, ada yang tak cantik, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Sebab dia tengok ada orang tak ada mata, ada orang tak ada hidung, ada orang tak boleh berkata-kata. Allahu Akbar. Ya Allah, aku sayang diriku, syukur kau ciptakan aku macam ni, ya Allah. Allahu Akbar. Walaupun dalam hati tu nak dah ada body macam Nilofa ke kan, nak muka macam Nilofa ke contohlah kan. Tetapi syukur, ya Allah, ada orang tak ada tangan, ada orang tak ada kaki.